الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية الصالح لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا وإنها من الملائكة المقربين ظلمات الوحي وافتح لنا ورحمتك لنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا. قال الشيخ المصنف قال الشيخ المفسر رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين. Sekarang. Dan telah turun tak kala kata kafir Quraisy bagi Nabi, sif lana rabbaka, sifat bagi kami akan Tuhan engkau ya Muhammad. Dan telah turun, yakni turun ayat wa ilahukum ilahun wahid, hingga akhirnya sampai kepada inna fi khalqis samawati wal ard, hingga seterusnya. Dan telah turun, yakni turun ayat wa ilahukum di depannya. Turun tu bila tak kala berkata kafir Quraisy. Ini maknanya panggil asbabun nuzul, sebab bagi turun ayat. Telah turun tak kala turun ayat ini tak kala berkata kafir Quraisy. Berkata tu maknanya tanya oleh orang kafir Quraisy bagi Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia perkataan kafir Quraisy, sif lana rabbaka, sif lana rabbaka. Itu perkataan orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sif lana rabbaka. Maknanya sifatkan bagi sifat bagi kami. Sifat, yakni mesifat oleh engkau, hendak mesifat oleh engkau wahai Muhammad bagi kami. Mana sebut sifat. Sifat bagi kami, mana sebut oleh kamu wahai Muhammad bagi kami akan sifat-sifat Tuhan engkau. Gitu. Sifat bagi kami Tuhan engkau ya Muhammad. Maknanya wahai Muhammad, sebutkanlah bagi kami akan sifat-sifat Tuhan engkau. Maka apabila perkataan orang kafirnya begitu, minta Nabi, suruh Nabi mensifatkan, menyebutkan sifat-sifat bagi Tuhan, maka turunlah ayat ini supaya Nabi dapat bacakan ayat ini kepada orang kafir Quraisy supaya mereka dapat mengenalkan sifat-sifat Allah. Diturun ayat ini supaya Nabi itu boleh bacakan ayat ini untuk menyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada orang kafir Quraisy. Katanya wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan bermula Tuhan kamu itu, dan bermula Tuhan kamu tu orang kafir Quraisy. Mana Tuhan kamu, Tuhan kami juga. Dan bermula Tuhan kamu. Tapi orang kafir Quraisy, dia agak katanya berala tu Tuhan, tapi kata Tuhan kamu tu ialah Allah Ta'ala tilik kepada Tuhan
kamu ialah Allah yang sepatut kamu ibadat kepadanya. Sebab tu dikatakan Tuhan kamu, Tuhan orang kafir pun Allah juga. Tuhan kamu, kamu tu tuju kepada orang kafir. Bermula Tuhan kamu ilahu, Tuhan kum kamu, Tuhan kamu. Nanti kalau orang tanya katanya, kenapa katanya Allah tu Tuhan orang kafir juga? Sebab tilik kepada Allah inilah siapa-siapa manusia sekalipun sepatut beribadat kepada Allah, sepatut diakukan Allah tu jadi Tuhan. Jadi Allah tu Tuhan kamu yang sebenar. Yang kamu agak kata berhala tu Tuhan, itu salah. Tuhan kamu yang sebenarnya ialah Allah. Sebab tu katanya Tuhan kamu. Tuhan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang asa. Tuhan kamu itu Tuhan yang asa. Tuhan kamu itu Tuhan yang asa. Dengan maknanya wahdaniyat pada zat itu. Wahdaniyat pada zat ternafikan munfasil pada zat. Dengan maknanya tidak ada Tuhan yang lain daripada Tuhan kamu lain pada Allah. Tiada banding baginya pada zat. Ni wahdaniyat pada zat. Dan pada sifat. Wahdaniyat pada sifat. Dan pada af'al, wahdaniyat pada af'al. Mana Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Apa mana Tuhan yang asa? Tiada tafsir mana asa. Asa Tuhan kamu, Tuhan kamu itu Tuhan yang asa. Apa makna asa? Tiada banding baginya pada zat. Mana tidak ada zat yang lain yang seperti zat Allah, tidak ada. Dan pada sifat, tiada bandingan pada sifat. Wahdaniyat pada sifat. Dan pada af'al. Tidak ada yang menyengutui pada perbuatan, semuanya segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala kesemua. Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang mustahak, yang sepatut bagi ibadat. Yang mustahak, yang sepatut bagi ibadat, malaikan ia Allah. Malaikan ia Allah, ia Tuhan kamu. Jadi maknanya la ilaha illa huwa tu nak menguatkan akan makna ilahukum ilahu wahid. Jadi kalau kira tu pada maknanya satu. Ilahukum ilahu wahid, tidak ada Tuhan yang sepatut disembahkan. Malaikan ia makna sama dengan kata ilahukum ilahu wahid. Cumanya didatangkan dengan kata la ilaha illa huwa tu untuk nak menetapkan akan ilahukum ilahu wahid. Untuk nak menetapkan, menkejarkan akan yang dulu kata Tuhan kamu itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang sepatut diibadat malaikat dia. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ialah, yakni Tuhan kamu itu ialah yakni Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Habis di situ. Jadi maknanya sekadar itulah Nabi menyebutkan sifat Allah kepada orang kafir. Jadi tentang permintaan orang kafir pertama kali dia minta katanya Nabi Muhammad suruh Nabi Muhammad menyebutkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, maka diturunkan ayat katanya Tuhan kamu tu ialah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang amat pemurah lagi pulanya amat mengasihani akan segala hamba-Nya. Sekadar itu
diturun untuk nak menyatakan sifat Allah Ta'ala. Tetapi dengan sekadar yang tersebut tu tidak memadai oleh orang kafir untuk nak mengenal Allah. Sebab tu dia katanya dan menuntut mereka itu kafir Quraisy akan ayat, akan dalil, tanda atas keesaan Allah. Selepas pada Nabi cerita katanya Tuhan kamu ialah Tuhan yang asa, Tuhan yang satu pada zat, pada sifat, pada perbuatan, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada Tuhan yang sepatut diibadatkan melainkan Dia saja. Maka apabila Nabi itu menyatanya begitu, maka ada tuntutan daripada orang kafir Quraisy pula terhadap Nabi, nak tahu dalil pula, nak tahu tandaan pula. Mana tandaan katanya Allah Ta'ala Tuhan kamu tu, Tuhan tu ialah Tuhan yang satu. Itu mana kata dan menuntut mereka itu kafir Quraisy akan ayat. Apa ayat? Dalil. Ayat tu mana dalil? Dalil itu apa dia? Tanda. Sama tu ayat, dalil, tanda. Satu makna tu. Ayat, dalil, tanda. Itu satu makna. Menuntut mereka itu kafir Quraisy ayat, akan ayat. Apa makna ayat? Dalil. Bahasa Melayu kata apa? Tanda. Dah. Tanda atas keesaan Allah. Jadi minta pula nak tanya pula mana tanda kata Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Maka apabila ada tuntutan tersebut, maka turun pula katanya. Maka turun inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Itu semuanya la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini dalil. Mulai daripada inna fi khalqis samawat. Inna fi khalqis samawat sampai kepada la ayatin liqaumin ya'qilun. Itu dalil-dalil yang Allah Ta'ala sebut di sini supaya menunjuk datang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan beberapa perkara. Allah Ta'ala sebutkan beberapa perkara di dalam ayat ini. Dalam ayat ini beberapa perkara yang jadi tandaan bagi keesaannya. Dan Allah Ta'ala sebut dan juga daripada ayat ini kita dapat tahu akan ajaib makhluk Allah Ta'ala yang menunjuk di atas kebijakan Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Maka inilah dalam satu ayatnya lebih kurangnya 8 perkara yang Allah Ta'ala sebut akan keajiban, ajaib makhluk-makhluk Allah Ta'ala, benda yang Allah Ta'ala jadi. Jadi katanya inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita tengok di awal inna fi khalqis samawati wal ard. Kalau kita bilang tu mengikut ayat tu inna fi khalqis samawati wal ard, 1. Wa ikhtilafil laili wan nahar, 2. Wal fulkil lati tajri fil bahri, 3. Apa tu bima yanfa'u tu sekali, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, 3. Wa ma anzalallahu minas sama', 4. Wa bassa fiha min kulli dabbah, 5. Wa tasrifir riyahi, 6. Was sahabil musakhkhari bainas samawati wal ard, 7. Tapi dalam 7 tu kira jadi 8.
Setengah bilang kata 7, setengah bilang kata 8. Tapi kalau kita bilang tu maknanya sini 7 perkara. Semuanya yang disebut tu ialah tandaan la ayatin la ayatil liqaumi yaqilun. Itu beberapa ayat dalil tanda yang menunjuk atas keadaan Allah Taala itu, atas keadaan Allah Taala asa bagi kaum yang asa bagi kaum, tandaan dalil tandaan bagi kaum yang berakal mereka itu. Jadi setiap-tiap satu daripada khalqis samawat wa ikhtilafil laili wan nahar itu tandaan. Setiap-tiap satu tu jadi tandaan bagi menunjuk, jadi tandaan, jadi dalil menunjuk di atas keesaan Allah Taala. Tetapi perkara itu dapat dipaham kata jadi tandaan bagi kaum yang berakal saja. Dengan maknanya perkara yang tersebut nisbah bagi mereka yang tak berakal, mereka tengok macam tikus tengok besi. Mereka tak dapat faham bahawa perkara yang tersebut menunjuk di atas kekuasaan Allah Taala, menunjuk di atas keesaan Allah Taala. Jadi maknanya perkara yang disebut tu Allah Taala kata la ayatin. Kita dengar di depan dulu sama-sama la ayatil liqaumin yaqilun. Tengok di situ dulu la ayatil liqaumin yaqilun, maknanya beberapa perkara yang disebut di sini jadi tandaan. Beberapa ayat dalil tanda yang menunjuk atas keadaan Allah Taala asa. Itu jadi dalil kesemuanya. Tetapi bagi kaum, dalil tandaan tu untuk kaum, bagi kaum yang berakal mereka itu. Jadi mereka yang guna akal fikiran mereka pada memikirkan tentang kejadian Allah Ta'ala, maka tentu sama sekali mereka akan nampaklah benda itu menunjuk di atas keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi setengah mereka yang dia tak terfikir dengan benda itu, walaupun ada tengok langit dan bumi dan sebagainya, mereka tak terfikir bahawasanya benda itu menunjuk di atas keesaan Allah Ta'ala. Lalu itu Allah Ta'ala kata, liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal saja dapat mengerti bahawasanya ini menunjuk di atas keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Inna fi khalqi, kita balik di sini, inna fi khalqis samawati wal ard. Fi, kalau nisbah ilmu nahu, fi khabar inna muqaddam, la ayatin di depan tu, la ayatin isim inna muakhar. Ismu inna al muakhar, isim inna muakhar. I'rabnya begitu. Jadi maknanya pada diri kejadian langit dan bumi itu ada tandaan. Inna fi khalqis samawati wal ard, bahwasanya pada menjadi langit, pada menjadi 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di dalam keduanya daripada segala ajaib. Itu adalah ada tandaan bagi Allah. Pada langit bumi ini ada tandaan bagi keesaan Allah. Terfikir ke tidak terfikir. Katanya inna fi khalqis samawati wal ard, bahwasanya pada menjadi 7 lapis langit, 7 lapis langit, 7 lapisan langit dan bumi, dan barang yang di dalam keduanya, perkara-perkara benda-benda yang ada di dalam bumi, yang ada pada bumi, yang ada pada langit, apa dia perkara itu daripada ajaib-ajaib makhluk Allah Ta'ala. Lepas tu kita ambil satu, kita sambung dengan depan. Pada menjadikan 7 lapisan langit tu la ayatil liqaumin yaqilun. Itu tandaan bagi keesaan Allah Ta'ala. Pada menjadikan 7 lapisan langit dan bumi dan barang di dalam keduanya, itu tandaan bagi keesaan Allah Ta'ala. Dalil tandaan bagi keesaan Allah Ta'ala. Maka macam mana katanya langit dan bumi, jadi tandaan bagi keesaan Allah Ta'ala, maka
Maka di sini beberapa perhatian kita tengok bentuk cakapan Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala sebutkan langit, Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz jamu'. Kalau dalam ilmu nahu, dia katanya samawat itu adalah jamu' taksir. Didatangkan dengan jamu'. Adapun bumi didatangkan dengan mufrad. Sebab samawat kalau mufrad tu samaun langit. Kalau samawat beberapa langit. Al-ardi bumi. Itu mufrad. Kalau jamak dia kalau banyak tu al-aradi beberapa bumi. Maka dengan sebabnya kenapa didatangkan jamak? Sebab nak isyarat kepada bahasa langit itu langit dengan bumi ni kalau kita kiranya sama, langit mempunyai 7 lapisan, bumi pun mempunyai 7 lapisan juga. Tetapi kenapa bumi itu saat itu al-ard disebutkan dengan secara mufrad? Sebab bumi walaupun 7 lapisan, tetapi satu lapisan kepada satu lapisan tu bersambung antara satu lapisan dengan satu lapisan. Tidak ada ruang di antara satu lapisan. Jadi tengok nampak satu saja. Lagi pulanya 7 lapisan bumi itu satu jenis saja. Satu lapisan, 7 lapisan bumi itu satu jenis benda saja. Ialah tanah. Bumi lapisan atas pun tanah. Tengah pun tanah. Bawah lapisan 1, 2, 3 sampai 7 tu ialah tanah kesemuanya. Lagi pulanya setiap-tiap satu lapisan tu rapat. Tidak ada ruang di antara satu-satu lapisan. Maka dibilang kata satu. Walaupun hakikatnya 7 lapisan. Tak sama dengan langit. Langit pun mempunyai satu lapisan. Dengan sebab satu lapisan tu ada ruangan, ada jarak perjalanan yang jauh, maka dikira katanya satu lapisan, satu langit. Satu lapisan, satu langit. Maknanya as-samawat beberapa langit. Banyaklah sebab 7. Satu lapisan, satu langit. Satu lapisan, satu langit. Tilik kepada satu lapisan tu ada ruang, tidak rapat antara satu lapisan, tak macam bumi. Lagi pulanya langit itu satu lapisan berbagai. Kalau kita tengok dalam cerita Isra' dan Mi'raj, dia ada cerita bahasa langit yang pertama buatan daripada apa, langit yang kedua buatan daripada apa, daripada zumrud, daripada permata yakut. Ada macam-macam. Kalau kita tengok dalam cerita Isra'-nya, langit yang pertama, saya pun tak ingat. Jadi maknanya setiap-tiap lapisan tu, setengah lapisan tu buat daripada permata zamrud, setengah lapisan tu buat daripada permata yakut. Satu-satu lapisan. Jadi makna 7 lapisan, 7 bagai benda. Tak macam bumi. Bumi tu 7 lapisan dia tu tanah kesemuanya. Tapi langit berlainan hakikat dia. Ini permata, ini zamrud, ini yakut, ini lu'lu'. Berbagai. Sebab tu apabila Allah Ta'ala sebutkan langit tu dengan guna jamak. Habis tu manakah tandaan keajiban yang ada pada langit dan bumi yang jadi tandaan bagi kekuasaan Allah Ta'ala dan keasaan Allah Ta'ala pada langit dan bumi, maka di dalam Hasyah Jamal dia ada sebut. Keajiban yang ada pada langit itu sebagaimana kita maklum, langit tertinggi duduk sebelah atas, lagi pulanya tertahan langit dengan tiada tiang. Langit tu jadi maknanya dia bergantung di atas.
Tidak ada terletak di atas tiang-tiang, tak macam bumbung rumah kita. Bumbung rumah kita ni tak boleh nak terletak di sebelah atas, melainkan disambung di atas tiang-tiang. Tetapi langit itu terlampung di sebelah atas dengan tiada tiang. Lagi pulanya tiada ada sakutan, tali penyakut tu tidak ada. Dia ada juga. Kita ni, benar-benar kita ni nak Allah naik tingginya, satunya dia kena ada gantungan. Tali untuk nak gantung, benda untuk nak gantung, artinya ada tiang naik. Tetapi langit tidak. Itu satu ajaib. Satu ajaib yang ada pada langit. Tergantung di atas dengan tanpa tiang dan benda yang menggantungkan. Lagi pulanya pada langit itu ada zahir matahari, ada zahir kan, ada timbul matahari, ada timbul bulan dan bintang. Itu banyak perkara. Dan tandaan ajaib yang ada pada bumi pula. Panjangnya, luasnya bumi. Panjangnya, luasnya bumi. Duduk di atas air. Duduk di atas air itu mengikut setengah ulama kata. Tetapi tidak tenggelam di dalam air. Dan kita boleh tengok kepada bumi itu ada bukit, ada pokok, ada banyak-banyak perkara. Ada pokok, ada batu, ada bukit. Dan di dalam bumi itu ada berbagai-bagai biji. Ada emas pun dalam bumi, perak pun dalam bumi. Begitu. Permata pun di bumi. Ada sungai pun kat bumi, ada pokok, ada buah-buahan, semuanya ada kat bumi. Itu ajaib kejadian bumi Allah Ta'ala. Hijau, itu ajaib. Itu menunjuk di atas bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Kalau sebagaimana kita maklum di dalam dalil sifat wahdaniyat, kalau Tuhan tu ada dua, jadi pada makhluk ini dua yang memerintah, tentu dia tak jadi macam ni. Sebab apabila ada dua, mesti kena ada perselisihan di antara dua Tuhan. Begitu. Itu lebih kurang tentang keajiban langit dan bumi. Seterusnya, waqtilafil laili wan nahar, dan bertukar malam dan siang. Bertukar malam dan siang dengan pergi dan datang. Ini satu nak cerita keajiban, ajaib yang Allah Ta'ala jadi pada malam dan siang. Jadi maknanya bersalahan, bertukar, bergilih ganti di antara malam dan siang. Siang datang, malam pergi. Malam datang, siang pergi. Itu. Kedua-dua itu bergilih ganti. Kedua-dua itu bergilih ganti antara siang datang, malam pergi, malam datang, siang pergi. Itu setengah daripada ajaib yang Allah Ta'ala jadikan pada malam dan siang. Itu maknanya dengan pergi dan datang. Dan berlebih dan kurang. Kalau kita kira tu malam 12 jam, kita kira dengan secara mudah-mudahnya, malam 12 jam, siang 12 jam, sehari semalam 24 jam. Tetapi bukan betul sebetulnya begitu. Bukan setahun berapa kali saja yang kata siang tu 12 jam, malam 12 jam tu. Tidak begitu. Bahkan setengah-setengah seperti musim panas, pendek malam, panjang siang. Kalau musim sejuk, panjang malam, pendek siang. Begitulah. Itu mana katanya lebih dan kurang. Kalau kita duduk kat Eropah, kat tanah Arab tu, tepat ada bermusim sejuk, musim panas tu, kita boleh nampak sangatlah. Katanya malam terkadang
Kalau musim sejuk tu malam panjang, kalau musim panas tu siang panjang, tu mana lebih dan kurang. Hmm. Dan lagi pulanya keajaiban yang ada pada siang itu, malam dan siang tu, selain pada yang disebut sini, satunya apa dia? Pergi datang, dia antara pergi datang mana bergilir, dia antara apa dia? Di antara malam dan siang. Dan ada berlebih kurang di antara malam dan siang dalam masa setahun. Dan setengah daripadanya waktu siang Allah Ta'ala mendatangkan cahaya. Waktu malam Allah Ta'ala simpankan cahaya, Allah Ta'ala menggelapkan bumi. Maka apabila datang cahaya, manusia boleh dapat buat bekerja, cari makan pada waktu siang. Dan malam, kenapa Allah Ta'ala gelapkan waktu malam? Supaya manusia dapat berehat pada waktu gelap. Jadi maknanya gelapkan malam untuk nak jadikan masa rehat, cerahkan siang untuk nak jadikan masa cari makan, masa buat bekerja. Begitu. Itu semuanya keajaib Allah Ta'ala. Itu apa dia, tandaan yang Allah Ta'ala jadi pada siang dan malam. Seterusnya, wafil fulki allati tajri fil bahri, dan pada perahu yang berlayar di dalam laut, yakni atas laut, dan tiada tenggelam. Tengok, ni setengah daripadanya. Allah Ta'ala, perahu itu dapat berlayar di atas laut, pada laut dengan tidak tenggelam. Dengan tidak tenggelam oleh perahu itu. Dia panggil perahu, nak panggil kapal laut pun panggil lah. Berlayar sana itu, berlari perahu di atas pada laut sana itu, bima yanfa'un nas, dengan barang yang manfaat akan manusia daripada perniagaan dan apa dah? Daripada perniagaan dan muatan, daripada makanan dan pakaian. Jadi Allah Ta'ala, setengah daripada tandaan Allah Ta'alanya, Allah Ta'ala dapat jadikan perahu itu dapat berlayar di atas air laut. Dan dapat berlayar itu dengan bawakan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi tujuan hikmat Allah Ta'ala menjadikan, memberi mudah kepada, menjadikan perahu dapat berlayar pada laut tu, itu tujuan untuk nak datangkan perkara yang bermanfaat, perkara yang jadi berfaedah untuk manusia. Seperti nak muatkan barang-barang perniagaan. Jadi satu kepelikan yang, satu keajaiban yang ada kat perahunya, tak tenggelam. Tetapi kalau kita letak batu tu, memang batu tu tenggelam dalam laut. Tapi kapal walaupun begitu muat barang yang berat sekalipun, tidak tenggelam. Dan dapat berlari perahu tu di dalam laut dengan dipuput oleh angin. Nak datang kiri kanan, nak pergi ke mana pun guna dengan angin. Walaupun kita katanya air itu berombak yang kuat sekalipun, maka Allah Ta'ala melepaskan perahu itu daripada tenggelam di dalam air. Itu maksudnya, katanya Allah Ta'ala jadikan perahu itu dapat berlari di dalam air, membawakan barang yang jadi keperluan daripada manusia, kepada manusia. Dengan sekiranya Allah Ta'ala jadikan perahu itu dapat muatkan barang-barang perniagaan, jadi
satu perkaranya, Allah Ta'ala kata bima yanfa'un nas, Allah Ta'ala dapat memuatkan, Allah Ta'ala bagi perahu tu dapat berlari di dalam di atas air laut, dan dengan tak tenggelam bolehlah membawakan barang-barang yang keperluan bagi manusia. Boleh bawalah barang-barang yang memberi keperluan bagi manusia. Maka cara Allah Ta'ala nak bagi jadi begitunya, satunya mengikut dalam tafsir Jamal, dia katanya Allah Ta'ala mengkuatkan, memberanikan hati orang yang menunggang akan perahu itu. Jadi maknanya orang yang nak naik perahu itu, hati dia tu mesti kena kuat. Kalau orang takut tu tak boleh pergi ke mana-mana dengan perahu. Nanti takut gelam, nanti apa. Maka Allah Ta'ala mengkuatkan hati mereka sehingga mereka tak ada ketakutan apabila naik di atas perahu mengangkutkan barang-barang perniagaan. Supaya Allah Ta'ala nak muspenuhkan manfaat manusia, manfaat kepada manusia. Dengan sebabnya kalau kita tengok, kalau tidak perahu boleh buat pengangkutan barang-barang, maka tidak meratai, tidak sempurna oleh kalau Allah Ta'ala tidak menjadikan perahu dapat berlari di atas muka airnya, maka kesempurnaan manfaat tu tidak sepenuh. Sebab kita dah sebagaimana kita maklum, seluruh dunia ni, barang-barang yang ada tu, barang-barang keperluan manusia bukan ada setiap-tiap tempatan. Tengok, setengah tempat tu tidak ada minyak, setengah tempat tu tidak ada beras, setengah tempat tu ada buah, tidak ada beras, ada macam-macam perkara. Setengah tempat tu biji banyak di sana, di sini tak ada. Jadi sebab Allah Ta'ala menjadikan benda-benda yang pada bumi itu bukan serata tempat tu ada. Satu kawasan ni banyak dengan biji, kawasan sana tak ada. Kawasan sini banyak dengan minyak, tidak banyak dengan biji. Maka begitulah. Kita katanya kat sebelah Asia ni banyak beras, kat sana tidak ada. Maka kat sana ada benda ni, tak ada benda ni. Jadi maknanya untuk nak meratakan kejadian manfaat manusia, Allah Ta'ala jadikan perahu boleh berlayar di atas laut untuk nak hantarkan barang-barang keperluan manusia. Itu ajaib yang ada pada laut. Maka itu apa dia? Maksud dengan katanya bima yang fa'unas, barang yang memberi manfaat akan manusia daripada perniagaan dan muatan. Kalau apa dia barang perniagaan daripada makanan dan pakaian, sebab setengah tempat tu tidak ada pakaian, kena ambil di luar negara masuk. Setengah tu tidak ada makanan, kena beli makanan daripada luar negeri masuk. Semuanya pengangkutan tu Allah Ta'ala jadi kemudahan dengan pengangkutan laut. Dan lebih laginya pada masa zaman dulu tu kalau kenderaan darat tu tak boleh muatkan barang yang banyak. Pengangkutan dengan secara udara tu belum ada lagi pada zaman dulu. Pengangkutan dengan secara darat tu tak boleh memuatkan benda yang banyak. Maka pengangkutan yang boleh muat benda yang banyak, yang boleh meratai akan barang-barang semua perniagaan tu melalui laut ke semua. Sehingga sekarang pun sebagaimana kita maklum, masih guna pengangkutan laut lagi, barang-barang luar negara untuk nak masuk dalam negeri masing-masing tu pengangkutan laut tu lagi. Itu setengah daripada kalau kita dapat fikir tengok ke begitu, hikmat Allah Ta'ala menjadikan laut, dapat jemerang laut tu dengan kapal yang besar tidak tenggelam. Barang luar negara, barang Eropah dapat masuk Asia, barang Asia dapat sampai ke Eropah, dapat sampai ke Afrika dan sebagainya melalui Allah Ta'ala
wal fulki tajri fil bahri bima yanfa'un nas ni lah. Sebab tu kalau orang yang perhati ayatin liqaumin ya'qilun. Orang yang berakal dia dapat perhati, dia dapat berfikir dengan perkara yang tersebut, dia bertambah yakin, dia tahulah katanya Allah Ta'ala itu amat kuasa sangat dan amat indah sangat kejadian Allah Ta'ala. Semuanya perkara tu ada bersambungan, ada hubung kait dengan satu-satu perkara. Allah Ta'ala buatkan apa-apa yang Allah Ta'ala buat tu penuh dengan hikmat untuk jadi manfaat bagi kita manusia kesemuanya. Itulah. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dan barang yang telah menurun Allah daripada langit. Apa dia barang yang diturun? Daripada air hujan, maka menghidupkan ia Allah Ta'ala dengan air hujan tadi akan bumi. Menghijaukan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian mati, kemudian daripada matinya, mati tumbuhan, dan keringnya, mati itu makna kering. Setengah daripada ajaib makhluk Allah Ta'ala-nya yang Allah Ta'ala sebut di sini untuk jadi tandaan bagi keasaannya ialah Allah Ta'ala menurunkan hujan. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dan dengan hujan itulah Allah Ta'ala menghidupkan bumi-bumi. Menghidupkan bumi-bumi ba'da mautiha, kama daripada mati, kama daripada kering bumi. Bumi itu mati, mana bumi itu kering, tidak ada tumbuhan. Kita tengok tempatan kitanya, kalau musim kemarau tu tumbuhan tidak tumbuh. Pokok-pokok tu tidak tumbuh. Maka apabila mulai turun hujan tu tengok, kalau kita katanya kat kebun kita tu kalau musim kemarau macam ni, tanah dah kering, kita buang segala tumbuhan yang ruput yang apa semuanya. Kalau hujan tak turun, dia tak tumbuh. Kalau kita tak jirus, tak tumbuh. Lepas tu apabila kemarau tanah jadi kering semua, maka apabila hujan turun, kita tengok lepas pada hujan turun tu sehari dua hari, tengok nampak dah naik dah, hijau naik. Itu hikmat Allah Ta'ala menjadikan air hujan menurun membasahkan bumi. Maka di sini ada beberapa tandaan pada air hujannya di mana bahawa Allah Ta'ala jadikan dengan air hujan tu sebab bagi hidup segala perkara yang ada di atas muka bumi. Daripada binatang, daripada manusia dan tumbuhan. Jadi maknanya kita manusia tidak boleh hidup dengan tidak ada hujan turun. Binatang pun tak boleh nak hidup malaikat dengan turun hujan. Dan tumbuhan pun tak boleh nak tumbuh malaikat dengan turun hujan. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan tu untuk nak mempenuhkan, untuk nak menghidupkan manusia di atas muka bumi tak mati dengan kelaparan. Dan nak menghidupkan binatang-binatang pada muka bumi tidak mati dengan kelaparan. Dan nak menumbuhkan pokok-pokok dengan air hujan tu juga. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bagi turunkan hujan, air dah habis, maka kelaparanlah manusia dan binatang dan matilah segala pokok-pokok. Lagi pulanya kebiasaannya Allah Ta'ala turunkan hujan saat itu, Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan itu malaikat sekadar keperluan. Walaupun lama-lama sekali itu Allah Ta'ala turun hujan tu jadi banyak sehingga jadi bala. Itu untuk nak ujian. Tapi kalau kita tak tilik kepada bahasanya ujian Allah Ta'ala nak jadi banjil, nak jadi balakan kepada ujian kepada manusia, biasanya Allah Ta'ala turunkan hujan itu jadi rahmat. Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan, malaikat sekadar keperluan saja. Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan, malaikat sekadar hajat saja. Sekadar hajat, sekadar boleh guna dengan air itu saja.
Allah Ta'ala turun sekadar manfaat, sekadar boleh ambil guna dengan hujan. Di sisi apabila kemarau, kita minta turun hujan, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan di satu tempat, tidak di satu tempat. Bukan katanya hujan tu turun meratai seluruh dunia, tidak. Tempat ni Allah Ta'ala menurunkan hujan, tempat sana tidak. Jadi makna setengah-setengah tempat dalam seluruh dunia tu kalau hujan tidak meratai. Itu pun daripada hikmat Allah Ta'ala. Maka kalau kita perhati pada diri hujan yang menurunkan pada bumi itu pun satu perkara yang keajiban pada makhluk Allah Ta'ala juga. Pasal hujan ni ajib. Begitu dah. Jadi maknanya satu-satu perkara tu Allah Ta'ala sebut keajiban makhluk dia. Maka untuk hari ni kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kata wabassa fiha min kulli dabbah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصدناه وما سمعناه فاردد علينا وافتح سبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.